Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sudah pun berada di pertengahan bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkatan dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah menyatakan bermula pada malam 17, hendaklah kita menginta-nginta kerana malam ganjil start malam 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 dikira termasuk antara malam-malam yang disebutkan sebagai Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita beramal dengan sebaik-baiknya di penghujung bulan Ramadan ini, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semoga kita dapat bahagian daripada Lailatul Qadar itu. Pagi ini kita sambung lagi perbincangan kita daripada sirah Nabi Idris AS. Kita mengambil pengajaran daripada sirah Nabi Allah Idris AS. Yang keempat, ikhlas niat dalam semua amalan. Nabi Idris AS menyatakan ikhlaskanlah dalam beribadat. Dalam kita mengerjakan ibadat, hendaklah kita ikhlas. Nabi Idris menyatakan ikhlaskanlah dalam kita beribadat. Tidak ada riak di dalamnya, tidak ada unjuk di dalamnya. Kalau dalam mengerjakan ibadat ada penyakit unjuk, ada penyakit riak, maka ibadat kita menjadi sia-sia. Ibadat kita menjadi tidak ada pahala. Allah tidak akan beri pahala kalau ada penyakit dalam ibadat yang kita kerjakan. Antaranya lah riya, unjuk dan seumpamanya. Niat yang ikhlas adalah jantung dalam ibadat itu sendiri. Kalau tubuh kita ni ada jantung, pam darah kepada seluruh badan, maka ikhlas itu dibandingkan macam jantung dalam ibadat. Dibandingkan macam jantung dalam ibadat. Kalau jantung dalam tubuh kita ni tidak berfungsi, tidak bertugas, maka darah pun tak mengalirlah kepada seluruh tubuh. Ikhlas ini sangat penting dan sangat mustahab. Dalam apa saja pun perlukan kepada keikhlasan. Setiap amalan yang tidak disertai dengan ikhlas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang tidak disertakan dengan niat yang ikhlas akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya menerima amalan yang bersih, amalan yang ikhlas sahaja. Yang tidak ikhlas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang dibuat hanya semata-mata kerana, tidak kerana yang lain. Melakukan amalan kerana yang lain itu riya. Melakukan amalan kerana yang lain itu adalah penyakit riya. Amalan yang mengandungi unsur yang tidak ikhlas seperti riya dan unjuk tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya berdosa. Penyakit riya ni kalau ada dalam hati, ataupun penyakit unjuk ni kalau ada dalam hati, menyebabkan amalan kita menjadi tidak ikhlas. Amalan yang kita lakukan menjadi tidak ikhlas. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, yang sangat aku bimbang, Nabi kata, yang sangat aku takut atas kamu ialah syirik yang kecil. Nabi kata, aku sangat takut berlaku kepada kamu ni syirik kecil. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Syirik kecil ni apa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, syirik kecil ini ialah riya. Syirik kecil itu ialah riya. Pada hari pembalasan kelak, Allah akan berkata pada orang riya ni, pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal kerana mereka di dunia. Buat amal kerana makhluk. Naik atas masjid,
Boleh oleh kerana orang ada sunat tahiyatul masjid dengan tertib, dengan comelnya. Orang tak ada tahiyatul masjid. Mana buatkan orang. Solat tahiyatul masjid, ketika naik atas masjid kerana ada orang dia pun solat, tak ada orang tak solat, buat kerana orang. Itulah riya antaranya. Itu di antaranya. Lihatlah di sana kalau kamu mendapatkan kebaikan dan daripada mereka. Allah kata mungkin minta lah dengan orang itu pada atas dunia dulu membuat amalan kerana orang itu. Dia minta dengan dia lah. Dia minta dengan Tok Ngudu, dia minta dengan Tok Imam, dia minta dengan orang tu, dia minta dengan orang ni. Kamu atas muka bumi dulu kamu mengerjakan ibadat kerana orang tu, minta dengan dia lah. Allah menempelak orang-orang yang ada penyakit riak dalam hati. Dia minta dengan dia. Dan sesungguhnya di akhirat nanti tak ada seorang pun nak beri pahala pada orang lain. Masing-masing inginkan pahala, nakkan keselamatan. Anak tak doli pada ayah tak doli pada anak dah di akhirat nanti. Masing-masing nak selamatkan diri sendiri, masing-masing inginkan pahala yang lebih, inginkan kebaikan sewaktu hidup di atas muka bumi. Itulah jaminan di negeri akhirat yang kekal abadi. Riya ialah melakukan amalan supaya dilihat oleh orang dengan tujuan untuk mendapat pujian dan lain-lain bersifat keduniaan. Riya ini penyakit dunia, penyakit hati nak kepada dunia. Nak seorang sanjung, nak seorang puji, mahukan penghargaan daripada manusia. Itu riya. Dia tidak ingin mendapat penghargaan daripada Allah. Tapi atas muka bumi ini, amalan yang dia buat, kebaikan yang dia lakukan itu, dia mengharapkan sanjungan daripada manusia. Dia mengharapkan pujian daripada manusia. Dia mengharapkan apa dia lakukan itu semata-mata tidak kerana Allah Subhanahu Taala. Dia ada cita-cita dia nak. Sekurang-kurangnya dia buat kebajikan, derma sana, derma sini, derma sana, derma sini. Sekurang-kurang dapat pakat, dapat diberi datuk, anugerah datuk. Ada orang lagu tu, dapat datuk sengih suka. Orang tak panggil datuk marah dia. Orang tak panggil datuk marah. Orang tinggal nak sebut nama datuk, orang panggil haji dia. Orang panggil haji saja. Sedangkan haji tak sebut dah apa. Orang Arab seorang ada sebut haji. Haji ni orang Malaysia dengan Indonesia aja orang panggil hajinya. Kadang-kadang yang tak ada pun haji. Jadi mereka ni mengharapkan sesuatu daripada manusia datang muka bumi ni untuk mendapat gelaran-gelaran. Sedangkan Datuk Tan Sri ke apa benda tu daki-daki dunia belaka. Itu menjadikan manusia jadi angkuh, jadi sombong dengan sebab pangkat-pangkat begini. Dengan sebab pangkat begitu. Ia adalah penyakit hati. Riak ini ialah penyakit hati yang boleh membinasakan amal kebaikan jika dibiarkan. Jika tak, dia akan punah. Macam penyakit zahir je lah. Macam penyakit zahir. Nampak macam kudi-kudi sikit. Tuan punya diri lah. Kalau lama ke semakin besar. Semakin lama semakin besar dia lah. Akhir sekali habis separuh tubuh. Penyakit itu merebak. Penyakit kurak ni, penyakit badan ni kalau lelak dia kau merebak. Kalau tuan punya tubuh tak berubah, dia merebaklah penyakit badan. Badan ni payah. Dia semakin merebak. Maka begitulah juga penyakit hati lebih berat daripada penyakit zahir. Penyakit riak kalau tidak diubati dia akan jadi semakin merebak. Penyakit takabur jika tidak diubati dia semakin merebak. Penyakit uncup jika tidak diubati dia semakin merebak. Kena berubah. Jadi ubat-ubat yang begini mengaji, duduk dalam majlis ilmu, dengar hadis, dengar pengajaran, terutama sekali ilmu yang berkaitan dengan tasawuf, itu di antara ubat penyakit hati. Kalau dengar saja tak jadi, dia kena beramal. Dengar saja tak jadi, dia kena beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya status orang yang berjihad yang diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Baginda menyatakan berjuang semata-mata kerana orang berjihad ni mana orang yang berjuang semata-mata kerana Allah.
Sahabat Nabi bertanya, apakah makna orang berjihad ni ya Rasulullah? Nabi kata orang berjihad ini orang yang berjuang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semata-matanya berjuang kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang orang yang berperang kerana kebenaran dan kerana kebangsaan dan kerana untuk dilihat orang. Yang mana satukah di antara semua itu yang dapat disebutkan sebagai fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Kerana berani kan, berjuang kerana berani kan, supaya panggil pahlawan, ataupun kerana kebangsaan, kerana bangsa, berjuang kerana bangsa semata-mata, nak mempertahankan bangsa semata-mata, nak mempertahankan puak kaum semata-mata, itu kan. Ataupun orang tengok, bila orang tengok, orang pun memberikan penghargaan kerana tu kan. Yang mana satukah itu ya disebutkan sebagai fi sabilillah. Maka Nabi jawab, siapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimah Allah, siapa yang berjuang semata-mata untuk meninggikan agama Allah, untuk meninggikan agama Allah, maka itulah fi sabilillah. Berjuang kerana berani, dapatlah nama, orang panggil dia pahlawan. Pahlawan dia, berani dia. Seorang dia lawan 20 orang, boleh ke dia lagi. Berani dia. Jadi dada gitu ya. Sebab apa dia nak orang panggil dia pahlawan? Maka mereka yang berjuang kerana nak itu, nak disebut sebagai orang berani, sebagai pahlawan, ditolak oleh Allah SWT saja. Tak dapat pahala apa-apa pun. Ataupun berjuang kerana kebangsaan, kerana nak bela bangsa semata-mata. Tak apa nak bela bangsa, tak apa. Tapi jangan itu semata-mata. Yang penting bela agama. Kalau bela agama, bangsa selamat, negara selamat, segala-galanya selamat. Kalau sekadar nak bela bangsa semata-mata, itu asabiah yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Orang berjuang kerana bangsa ni, ataupun yang berperang kerana bangsa dan mati kerana membela bangsa semata-mata, Nabi tolak. Nabi tak terima. Kalau hanya sekadar membela bangsa semata, dia berjuang kerana bela bangsa Arab, dia berjuang kerana bela bangsa Melayu semata-mata, tak boleh. Kena bela agama. Maka bila bela agama dengan sendiri, bangsa selamat, negara selamat, kaum selamat, anak beranak selamat, selamat belaka kalau bela agama. Kalau bela bangsa, bangsa je lah. Sedangkan di kalangan orang Islam tu, tak semuanya berbangsa Arab. Orang bukan Arab pun lebih hebat lagi, kadang-kadang beragama pegangan dia. Imam Muslim, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Nasai, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud, semua tu bukan orang Arab. Ulama-ulama hadis yang terkenal bukan orang Arab. Dan ramai lagi tokoh-tokoh. Imam Ghazali yang sangat hebat itu bukan orang Arab juga. Bukan orang Arab. Jadi tak boleh membela bangsa Arab sahaja. Kena bela juga bangsa-bangsa yang lain yang beragama Islam. Kita Melayu nak berjuang kerana bangsa untuk kepentingan agama tak apa, tapi bukan kerana berjuang semata-mata kerana bangsa. Jawab Rasulullah, siapa yang berperang semata-mata untuk menegakkan kalimatullah, berjuang kerana Allah, maka itulah fi sabilillah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fi sabilillah. Melakukan amalan kerana riya akan menjadi seperti debu-debu yang berterbangan. Orang yang ada penyakit riak dalam hatinya, buat sesuatu nak seorang puji, nak seorang sanjung, nak orang maknanya menghargai dia, maka amalan dia jadi macam debu-debu yang berterbangan. Jadi macam debu-debu yang berterbangan, tak ada benda apa-apa. Kalau ada penyakit riak itu di dalam hati, jangan biarkan hati kita dihinggapi riak yang membinasakan itu.
Maknanya penyakit hati ni lebih berat daripada penyakit zahir. Penyakit riak, penyakit unjuk, penyakit takabur, lebih berat daripada penyakit barah, lebih berat daripada COVID-19, lebih berat daripada ta'un dan berbagai-bagai penyakit yang ditakuti oleh manusia. Ni penyakit riak, takabur ni membinasakan. Mati kerana penyakit kena COVID-19 tak apa, mati je lah. Sampai masa mati. Kalau mati kena penyakit COVID-19 sedangkan dia beriman, bertakwa, akidah dia cermin, alhamdulillah, selamat. Tetapi kalau mati dalam keadaan riya, mati dalam keadaan ujub, mati dalam keadaan takabur, mati dalam keadaan ada penyakit hati, maka tidak selamat. Tidak selamat. Perbetulkanlah niat di dalam melakukan sebarang amal. Kerana Allah menerima amal itu bergantung pada niat. Sesuatu bergantung pada niat. Kalau kita ada niat sebelum terbitnya fajar pada malam tadi, tak niat puasa, tak pakai dah lagi ni. Kita tak niat. Lepas isyak tak niat, lepas maghrib tak niat. Belum terbit fajar, sahur-sahur tapi tak niat. Sahur tak niat, tak pakai dah. Tak pakai dah. Puasa kita pada hari ini kalau tidak kita niat dulu malam tadi sebelum terbitnya fajar. Kerana ibadat puasa ni kena niat sebelum terbitnya fajar. Kalau puasa sunat tak apa, tak teringat nak niat malam tadi, hari Isnin ataupun hari Khamis. Lepas subuh baru teringat, tak apa, dan lagi pukul 7 dan lagi nampak dah matahari dan lagi. Bagi mereka yang berpuasa sunat hari Isnin dan hari Khamis tak apa. Tapi puasa wajib bulan Ramadan ni kena berniat sebelum terbitnya fajar. Jadi setiap amalan itu bergantung pada niat. Niat kerana Allah boleh pahala. Niat tidak kerana Allah saja, macam debu-debu yang berterbangan. Tak ada benda apa yang dapat. Dalam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat laki-laki yang berhijrah bersama-sama baginda kerana wanita yang ingin dinikahinya. Maka laki-laki itu tidak mendapat pahala hijrah. Nabi berhijrah ke Madinah daripada Mekah. Ramai sahabat yang ikut Nabi pergi berhijrah ke Madinah. Mereka berhijrah itu kerana Allah, meninggalkan harta benda di Mekah. Ada kambing tinggal kambing, ada kurma tinggal kurma, ladang-ladang kurma yang luas. Beratus kata ekor kambing tinggal belaka kat Mekah. Ikut Nabi berhijrah ke Madinah untuk menegakkan negara Islam Madinah. Ada seorang lelaki itu dia berhijrah kerana dia dikenal pada seorang wanita yang ada di Madinah. Dia nak nikah dengan wanita itu. Jadi dia niat tu niat nak nikah lah. Maka pahala dia pahala hijrah tak ada. Allah tak beri pahala hijrah kepada laki-laki itu. Bolehlah nikah. Tapi kalau dia niat hijrah bersama dengan Nabi itu niat hijrah, nikah pun boleh. Kalau dia niat hijrah, dapatlah pahala hijrah dan boleh nikah pula di Madinah. Ni niat lagi nikah aja. Boleh lagi nikah, tak ada pahala hijrah. Jadi itu pentingnya niat. Niat ni penting. Kalau kita solat zuhur, kita niat asar tak pakai. Duduk tengah hari, pukul 1 tengah hari, kita nak solat zuhur tapi niat asar, tak jadi. Tak jadi. Jadi semua itu penting kepada niat. Bila niat tidak dipasang ketika kita nak mengerjakan amalan, maka amalan kita itu menjadi tidak sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar Rasulullah bersabda. Hadis ini dalam hadis 40 ni. Orang tahu belakang hadis. Hadis masyhur. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis kait dengan perempuan tadi lah. Berhijrah ke Madinah berkait dengan perempuan tadi.
Imam Asy-Syafi'i menyatakan hadis ini adalah sepertiga Islam. Kata Imam Syafi'i, hadis ini sepertiga Islam. Sebuti hadis ini. Sebuti hadis ini sepertiga Islam dah, kata Imam Syafi'i. Hebatnya hadis ini. Dalam kitab hadis 40 adalah hadis ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada. Hebat hadis ini. Kata Imam Syafi'i, hadis ini adalah sepertiga Islam. Kerana perbuatan seseorang itu ada kaitannya dengan hatinya ataupun lidahnya. Setiap amalan kita kait dengan hati, kait dengan lidah, ataupun anggota-anggota badan. Semua sekali itu, hati, lidah, anggota badan itu berkait dalam amalan yang kita kerjakan. Jadi hati ini berkait. Timbulnya sesuatu perbuatan itu bermula dengan niat yang berpangkal dalam hati. Niat tu sarang dia dalam hati. Sesuatu yang kita nak buat itu dia bermula dengan niat. Tak ada orang buat sesuatu yang tidak berniat. Tak ada. Tak ada niat nak buat, tak ada. Melainkan buat tu kerana ada niat dalam hati, sarangnya dalam hati. Kita nak solat umpamanya ada niat. Usolli fardhu zuhur itu bukan niat. Itu lafaz niat. Lafaz niat ni tak sebut tak apa. Nak sebut pun tak apa, tak ada masalah. Tapi niat ini tak bunyi. Niat dia bukan berbunyi pada mulut, tapi niat ini sarangnya dalam hati. Tempat niat itu dalam hati. Bila kita niat nak salat zuhur, adalah dalam hati kita. Kita niat kita nak salat asar, ada niat dalam hati kita. Usolli fardhu zuhur itu lafaz niat. Nak sebut pun tak apa. Tak sebut pun tak apa. Asalkan niat tu sudah ada dalam hati. Jadi setiap amalan yang dibuat itu ada niat. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik dan begitulah sebaliknya. Kalau niat tu niat molek, hasilnya molek lah, boleh pahala. Kalau niat tu tak molek, maka datanglah keburukan. Dosa lah maknanya. Ada niat dalam hati nak buat jahat. Ada niat dalam hati untuk melakukan perbuatan. Masuk nita dalam kedai mah tu bukan nak beli mah dah, tapi nak curi dah. Niat nak curi dah. Baru ni ada masuk kat kedai mah kat bandar. Dia belek mah. Orang tengok tuang kedai tengok. Itu pada pada ni. CCTV pun ada. Tak boleh lari lah ni. Surah ni ada CCTV dah. Kalau masjid lain ada CCTV. Orang masuk buka tong piti tu, orang derma tu nampak nak lari mana. Jadi dia ambil emah tu, dia awak lari. Dia memula tu tak lari, jalan slow-slow aja. Tapi tuan kedai tu nampak, dia lari tu sampai ke dekat dengan masjid putih. Orang kejar, boleh nombok seputih. Dan nombok seputih. Tapi orang tak report pada polis lah. Kalau report pada polis, jadi panjang cerita. Tuan kedai tu tak report pada polis. Report pada polis panjang lah ceritanya. Naik mahkamah, turun mahkamah lah jawabnya. Dia nak rakyatnya, bila niat tu nak buat benda jahat tu, dia akan buat benda jahat. Dan hasilnya dosa. Niat menentukan amal itu diterima Allah dan diberi pahala. Niat yang baik dan kita buat berdasar pada niat yang baik diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat yang tidak disertai dengan niat ikhlas tidak akan mendapat pahala. Walaupun dia solat tarawih 20 rakaat dia, tapi dia tidak niat kerana Allah. Ada sesuatu yang dia nak. Bersungguhlah dia. Bila niat tidak kerana Allah, pahala tidak dapat. Niat ikhlas itu adalah gerakan hati untuk melakukan sesuatu pekerjaan bagi mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Apa saja yang kita buat di atas muka bumi ini, kecek lagu mana sekalipun amalan kita nak mencari keredaan Allah, supaya Allah redha kepada kita. Niat melakukan amalan sunat dengan ikhlas akan mendapat pahala. Dapat pahala sunat. Niat melakukan amalan wajib dengan ikhlas akan mendapat pahala wajib. Niat yang sunat boleh pahala sunat, niat yang wajib boleh pahala wajib. Tapi istimewanya bulan Ramadan ini,
kita buat amalan sunat, kita solat sunat subuh pagi ni umpamanya, Allah beri pahala macam kita mengerjakan ibadat wajib, macam kita mengerjakan fardu subuh. Ini bulan Ramadan. Lebihnya, kita mengerjakan yang wajib pada bulan Ramadan, Allah berikan kepada kita macam kita mengerjakan 70 kali pada bulan yang lain, pada bulan yang bukan bulan Ramadan. Kita solat subuh pada bulan Ramadan, solat wajib ini, macam kita mengerjakan 70 kali solat subuh pada bulan yang lain. Inilah lebihnya bulan Ramadan yang Allah hadiahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikit buat banyak dapat. Sikit buat banyak dapat. Ngai dengan kain dengan sekain aja, tapi dapat ikan. Siapa puluh-puluh tong dapat ikan. Ngai lebih kurang. Ngai lebih kurang dapat ikan banyak. Itulah murahnya Allah Subhanahu wa taala. Niat yang ikhlas itu hendaklah membetulikan syariat. Kerana niat saja tidak cukup untuk melayakkan seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak mengikut syariat. Niat ni mesti berdasarkan pada syariat. Walaupun niat comedah, niatnya nak sedekah. Niat nak sedekah. Sedekah tu bagus. Sedekah ni bagus. Apatah lagi bulan Ramadan ni. Nabi sedekah pada Ramadan ni macam angin, cung lajunya bersedekahnya Nabi pada bulan Ramadan. Bagus. Dia pergi curi, niat dalam hati dia nak tolong susah. Dapat pitih nak tolong susah. Itu tak betul dengan syariat. Islam jalan kena betul. Bermula dengan niat yang betul, buat pun betul juga, barulah dapat hasil yang betul. Kalau jalannya salah, tak ada Islam, Allah tidak terima kalau jalannya salah. Sedekah tu betul, comel dah sedekah, tapi pergi merapak, pergi curi nak sedekah, itu tak betul. Itu teori Machiavelli tu. Tujuan menghalalkan cara. Islam tujuan tidak menghalalkan cara. Tujuan yang baik, jalan kena baik. Tujuan baik, jangan jalan yang tidak baik. Jadi jalan mesti baik. Itu dalam Islam mesti kena dengan syariat. Sebab tu kena belajar, tasawuf pun kena ngaji, fiqh pun kena ngaji, akidah pun kena ngaji. Barulah ni 3 serangkai. Seseorang yang bekerja dengan tekun mencari nafkah untuk keluarganya, tapi pekerjaan itu haram, adalah berdosa dan tidak diterima oleh Allah sebagai ibadat. Dia nak cari, dia nak bela anak, nak bela isteri, dia keluar daripada rumah, tapi kerjanya kerja haram. Kerjanya kerja haram. Cari nafkah tu wajib bagi orang lelaki-lelaki. Tapi kalau cari nafkah kerjanya haram, maka Allah SWT tidak menerimanya. Mesti amalan yang baik itu menentukan pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak menghalalkan cara. Niat yang baik hendaklah mengikut saluran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena betul dengan niat, kena betul dengan cara. Mesti berdasarkan syariat. Kata berdasar pada syariat, dah betul. Puak-puak ajaran salah ni, dia solat juga macam kita, tapi solatnya tidak berdasarkan syariat. Kalau kumpulan Mak Laksamana di Kelantan dulu, dia tak ada rakaat, tak ada sujud. Solat juga, tapi tak ada rakaat, tak ada sujud. Tak betul lah dengan syariat nanti. Kumpulan Ayah Ping kat besut, lagu tu juga. Tidak membetuli syariat. Buat mesti betul dengan apa yang Nabi buat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu salat macam aku salat, kata Nabi. Jangan buat lebih daripada aku, jangan buat lain daripada aku. Islam tidak menghalalkan cara. Niat yang baik hendaklah mengikut saluran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikut saluran yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang ingin membuat kebajikan dan bersedekah dengan wang yang daripada sumber yang haram, seperti mencuri, melacur dan seumpamanya, ada berdosa.
dan sedekah itu tidak diterima oleh Allah SWT. Curi boleh pitih, sedekah pada anak yatim, maka sedekah itu Allah tak terima. Sebab apa? Sebab dia pitih dia curi. Ditolak. Allah Subhanahu Taala hanya menerima amalan hambanya yang bersih dan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ayat ini menerangkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala nak kepada yang ikhlas. Mahukan ikhlas dalam ibadat kita. Kalau dalam ibadat tidak ada keikhlasan, maka ibadat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Dan begitulah juga dalam perkara-perkara yang lain. Jadi niat yang ikhlas adalah sangat penting, sama ada dalam ibadat yang khusus macam solat ataupun ibadat yang umum seperti bekerja mencari nafkah dan lain-lain lagi. Ibadat ni ada dua, kata Profesor Yusuf Qaradawi. Ibadat yang khas, yang khusus macam kita puasa, kita bersolat, itu ibadat yang khusus. Ibadat yang umum ni semua sekali lah. Apa saja yang kita buat betul dengan syariatnya, itu adalah ibadat. Kita keluar cari makan, ibadat. Kita berpakaian, ibadat. Kita didik anak, ibadat. Kita bergaul dalam masyarakat, ibadat belaka tu. Betul dengan syariat, betul dengan akidah, maka itu merupakan ibadat. Jadi ibadat ni dia bukan speed luar, kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perbetulkanlah niat supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberinya pahala. Sia-sia melakukan amalan yang baik tetapi tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang buat amalan yang baik tapi Allah tak beri pahala. Umpamanya orang buat kebajikan, beri pertolongan kepada mangsa-mangsa banjir umpamanya, tapi dia sendiri tak sembahyang bang pun. Dia sendiri, orang yang derma tak sembahyang bang pun. Derma tu bagus dah, buat kebajikan tu bagus dah, tapi bila Tuhan ampunnya diri sembahyang bang pun tak, tidak melakukan ibadat, akidah tak betul dah. Akidah dia tu tak betul dah, tak sembahyang pun tak belaka, tapi dari segi kebajikan bersungguh sangat, Allah tak terima. Berapa ramai orang kafir yang memberikan sumbangan kepada bencana-bencana alam yang berlaku. Waktu berlaku bencana alam di Aceh dulu, banyak NGO luar negeri kita tolong orang Aceh. Begitulah juga waktu banjir besar di Kuala Kerai, Kelantan, banyak NGO yang bawa sumbangan tolong orang-orang susah, tapi dia sendiri itu tak Islam pun. Orang yang tak Islam ni buat kebaikan pun Allah tak beri pahala. Allah tak beri pahala kepada orang kafir yang buat kebaikan tapi akidahnya tak ada. Akidahnya tak ada. Itulah maknanya asas kepada kebaikan yang kita nak buat itu mestilah Islam dulu. Kena Islam dulu. Syarat banyak perkara, syarat nak buat sesuatu kena Islam. Kena Islam. Kalau ada Islam, maka ianya menjadi macam debu-debu yang berterbangan, tak ada benar pun apa. Jadi kita setakat itu dulu pada pagi ini. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.